Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Alright, bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sefaiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey sayang, so hari ni saya nak masuk bab yang sama juga, iaitu bab 7. Kita berbincang berkaitan dengan penyata kewangan milikan tunggal. Tapi hari ni kita nak masuk subtopik baru, iaitu subtopik penyata kedudukan kewangan, PKK. Okey, sekarang ni kita nak tanya, apa function kita buat PKK bagai-bagai ni? Alright, so pertama sekali, kenapa kita kena buat penyata kedudukan kewangan adalah untuk melihat dia punya baki-baki asset, liability dan equity. Lepas tu dalam bab ini juga saya suka untuk buat dalam bentuk penyata untuk cari modal kerja. Okey, apa pula function modal kerja tu? Okey, modal kerja ni adalah untuk kita tengok mampu tak company tu bayar hutang dia dengan aset yang dia ada. Gitu. Okey, lepas tu kita nak tengok lagi prestasi kewangan sesebuah company tu dalam tempoh perakaunan yang dia lakukan tu. Contoh, katakanlah sebelum ni kita dah berbincang berkaitan dengan akaun perdagangan dan untung rugi adalah untuk mencari untung kasar akaun perdagangan, dan akaun untung rugi untung bersih. Akaun perdagangan dan untung rugi disambungkan jadilah untuk cari untung bersih. So, daripada untung bersih, katakanlah company tu dah untung 1 juta, kita tengok dekat dalam Apur kan, saya sebutkan akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi bila kita buat penyata kedudukan kewangan, kita tengok dekat part liability dia ni banyak. Oh, untung banyak, tapi hutang pun banyak. Bagus ke tidak sebenarnya company ni? Itulah dia, sebab tu kita kena buat penyata kedudukan kewangan. Alright. So, sekarang kita nak tengok dia punya format. Tapi sebelum tu, tadi saya dah cakap dia punya function adalah untuk tengok baki dia, betul? Baki aset, baki liability, baki equity. Lepas tu kita nak tengok prestasi kedudukan kewangan sebuah perniagaan tu. So, apa yang kamu akan dapat lepas habis video ni? Of course, kamu akan tahu yang saya nak explain ni kejap lagi adalah dia punya format. Lepas tu, dalam bab ni kita tak perlu pening-pening kepala sayang. Dalam bab ni sebab dia tambah pelarasan, so kita tengok ambil masuk saja. Macam nak buat kuih, ambil pak, siap. Alright. So sekarang kita nak tengok format dia. Pertama sekali kita kena letak dulu nama perniagaan. Ini mana-mana pun samalah. Kita buat imbangan duga ke apa ke, akaun perdagangan untung rugi pun mesti kena letak nama perniagaan, dan dia punya tajuk mesti penyata kedudukan kewangan pada bla bla bla. Katakanlah pada 31 Disember 20x9. Masukkan saja. Ni ada dia bagi dalam soalan lah. Alright. So, dalam penyata kedudukan kewangan ni, pertama sekali apa yang kita kena masukkan adalah ABS. ABS tu apa? Auto braking system. Ada yang cakap macam tu. Makan tampor katanya. Okey, aset bukan semasa. Okey, apa contoh-contoh aset bukan semasa yang ada? So, kita recap lagi bab 2 yang saya dah explain sebelum ni. Aset adalah harta. Aset terbagi kepada 2. Aset semasa, aset bukan semasa. Aset bukan semasa adalah harta yang kita guna lebih daripada setahun. Okey, lepas tu kita recap balik bab 5. Saya terangkan pasal bar hail. Oh, bar belanja aset debit tambah kredit tolak hail. Hasil equity liability, kredit tambah debit tolak. Betul tak? Okey. So, dekat situ juga kita tahu. So kita tahulah apa-apa yang berada sebelah debit itu mesti aset. Okey. So sekarang kita nak tengok dulu. Okey. Pertama sekali, aset bukan semasa. Contoh-contoh aset bukan semasa yang kita selalu adalah kenderaan. Lepas tu mesti ada premis. Apa lagi contoh-contoh aset bukan semasa yang kita ada? Contoh, mesin, jentera, alatan pejabat, lengkapan. Itu semua adalah contoh-contoh aset bukan semasa. Kalau ada dalam soalan, masukkan saja sayang. Okey, bila kita dah masukkan dia punya butir ni, dan kita plug in dia punya jawapan dekat sini, so kita dapatlah jumlah aset bukan semasa. Dah dapatlah jumlah aset bukan semasa. Senang kan? Alright, lepas tu kita tengok pula step yang kedua, kita kena plug in AS. Bukan American Syarikat, aset semasa. Macam tadi saya cakap, aset adalah harta. Harta ada 2, harta yang kita lama guna ataupun harta yang kita guna sekejap. Ni guna sekejap lah ni, aset semasa yang kita guna kurang daripada tempoh 1 tahun. Okey, contoh-contoh dia adalah duit dekat dalam bank, tunai di bank, tunai di tangan adalah tunai lah. Nama lain dia disebut tunai di bank, kita sebut nama lain dia adalah bank. Okey, lepas tu inventory akhir sayang. Ini penting.
Ini selalunya kat dalam imbangan duga tu dia akan bagi kat maklumat tambahan. Lepas dia dah buat kat stok, dia dah dapat inventory akhir tu, itulah yang kita akan masuk. Inventory akhir ni akan masuk kat dua tempat, betul sayang. Satu dekat akaun perdagangan dan untung rugi, dan yang kedua kita akan masuk dekat penyata kedudukan kewangan, PKK. Alright, dan last sekali contoh bawa aset semasa adalah ABT, akaun belum terima. Okey, so bila kita dah plug in masuk, kita tinggal masukkan dia punya amount kat sini sahaja. Lajur tengah. So kita dah dapat jumlah aset semasa. Dah dapat. Kenapa saya tak sini? Cuk, saya akan cerita. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita kena tolak LS. Okey, LS adalah liability semasa. Apa contoh-contoh LS? Yang paling common adalah ABB. Okey, dan yang kedua ni adalah overdraft. Okey sayang, overdraft bank ni adalah liability semasa, betul. Tapi bila soalan tu dia dah ada bank, overdraft bank dia tak akan ada dah. Dia salah satu sahaja. Sama. Okey, apa maksud bank ni? Maksudnya dalam bank tu ada duit lagi, betul? Ada duit lebih lagi. Kalau overdraft bank ni bermaksud dia dah guna duit lebih daripada dalam bank dia tu. Bermaksud dah negatif dah duit dalam bank dia tu sebenarnya. So sama ada duit kamu ada lagi ataupun dah terlebih guna. So maksudnya kamu dah hutang bank. Ingat tak saya ada explain pasal overdraft dalam bab sebelum ni? Okey. So soalan ni sebenarnya tricky tau sayang. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan apa yang berkaitan dengan bank dengan overdraft bank ni. Kadang-kadang kan dia twist sikit saja. Dia letak bank tapi dia letak belah kredit. Bank adalah aset patut berada di sebelah debit. Tapi kenapa dia letak belah kredit? Kita tahu itu sebenarnya adalah liability. So dia masuk dekat sini, overdraft bank. Menarik bukan? Itulah account. Okey, lepas tu kita kena tolak LS. Sebelum tu, kalau katakanlah liability semasa ni dia ada dua butir, so kita letak dekat sini dulu dan kita total upkan dia dekat sini. Barulah kita tolakkan. Dapatlah amount dia dekat sini sebagai modal kerja. Aset semasa tolak liability semasa akan dapat modal kerja. Modal kerja ni lah yang kita akan tambah dengan kita akan tambah dengan aset bukan semasa. Barulah kita akan dapat imbangan yang pertama. Ini penting ni, nak seimbang ni. The door rasa dapat jawapan. Okey, katakanlah liability semasa ni ada satu saja, so kita teruslah plug in kat sini saja, terus satu. Macam tu. So, kalau ada dua kita letak sini macam tadi. Okey, lepas tu kita tengok equity pemilik. Okey, komponen bawah equity pemilik mesti ada tiga saja selalunya. Satu adalah modal awal. Kedua adalah untung bersih. Mana dapat untung bersih? Daripada akaun perdagangan dan untung rugi, APUR. Kita dah buat akaun perdagangan untung rugi sebelum ni kan? So kita dapat untung bersih kan? So kita plug in sahaja masuk dekat dalam PKK. Gitu. Okey, lepas tu komponen yang ketiga adalah ambilan. Okey, ingat equity pemilik dia adalah tengok pemilik tu sendiri. Pertama sekali pemilik ada modal. Lepas tu bila untung dia menambahkan modal pemilik tu. Lepas tu bila dia dah buat ambilan dia akan mengurangkan modal tu sendiri. Dan akhir sekali kita akan dapat modal akhir. Okey. So sekarang apa yang perlu kita buat? Kita plug inkan sahaja jawapan untuk modal awal. Lemak dah lari dah lain dia sayang. Tak apalah. Okey, modal awal, lepas tu tambah untung bersih dapat kat sini. Lepas tu kita akan tolak dengan ambilan, kita akan letak dekat ujung sekali. So kita dah dapat jumlah modal akhir ni dia. Okey, dan last sekali adalah kita mesti kena tambah dengan liability bukan semasa. Liability bukan semasa ni dia pun contoh tak banyak sayang. Selalunya yang paling common adalah pinjaman bank. Okey, dan mungkin akan ada tambahan-tambahan lagi seperti garis janji, selalunya macam tu je lah, tak banyak. So kita masukkan saja kat sini dan kita terus tambahkan dengan modal akhir tadi dan akan dapatlah imbangan yang kedua. Dan saya make sure imbangan yang pertama dan yang kedua mesti seimbang. Gitu. Nampak mulut saya seimbang. Mercik dah. Alright. Bisa seimbang. Macam mana bisa seimbang? Itulah dia account sayang. Miracle of Accounting. Okay. So kita ulang balik. Pertama sekali perlu ada apa? Nama perniagaan dan tajuk. Nama perniagaan contohlah kata Faiz Sauzal Sedan Berhad, contoh. Lepas tu penyata kedudukan kewangan pada 30 Disember 2009. Lepas tu ingat pertama sekali ada ABS, AL, LS. Apa yang aku sebut? ABS, AS, LS,
EP, LBS. Boleh sayang? Ulang ikut saya. ABS, AS, tolak LS, EP, LBS. Okey, ingat, aset bukan semasa, aset semasa, tolak liability semasa, dapat modal kerja kena tambah dengan jumlah aset bukan semasa tadi, dapatlah imbangan yang pertama. Dan yang kedua, equity pemilik. Okey, komponen dia mesti ada 3 saja, modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan akan dapat modal akhir. Dan modal akhir itu kita kena tambah dengan jumlah liability bukan semasa. Racik lagi. Okey, lepas tu ingat sayang, dekat sini saya cakap dia punya komponen ada 3 saja, betul? Modal awal, untung bersih, ambilan, betul? Tapi katakanlah dapat rugi. So apa yang perlu kita buat? Kita kena tolak rugi bersih kat sini. Tolak ya. Ini mana kita dapat? Daripada apur. Sebab tu bila dapat soalan ni, kita kena buat apur dulu. Apa-apa pun kita kena buat akaun perdagangan untung rugi. Dan bila dah dapat untung bersih, baru kita boleh pindah ke penyata kedudukan kewangan. Okey, jahat mulut kan? Okey. So, setakat ni jelas tak sayang? Kamu, apa yang perlu kamu faham dalam bab ni adalah kamu nak cari apa sebenarnya kat PKK ni? Kamu nak cari asset, liability dan EP. Kamu nak cari baki-baki yang ada. Okey, so sekarang kita susun ABS, AS, LS. Merepek. ABS, AS, tolak LS, EP, LBS. Ingat, aset bukan semasa, aset semasa, tolak liability semasa, dapat modal kerja. Modal kerja tambah dengan jumlah aset bukan semasa tadi, dapatlah imbangan yang pertama. So, kita nak cari imbangan yang kedua. Ingat, EP dia punya komponen ada 3 saja. Modal awal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih, mana dapat? Daripada apur. Okey, lepas tu kita dah tambah ataupun tolakkan, dapatlah ambilan. Lepas tu tolak dengan ambilan. Dah tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir. Okey, bila dapat modal akhir, kita kena tambah dengan apa? Liability bukan semasa. Dapat imbangan yang kedua. Itu sahaja sayang. Imbangan yang pertama dan imbangan yang kedua mesti seimbang. Mesti apa? Seimbang. Alright, macam mana seimbang? Itulah the miracle of accounting. Sekali lagi saya cakap miracle kan. Saya suka sangat mengajar akaun ni sebab dia macam bila kita dah seimbang ni, saya rasa macam wow, okey betul. Kalau kita buat subjek lain kan, kita tak tahu betul ke tak aku buat ni, betul ke tak. Tapi kalau akaun ni, dia macam bagi kita satu kepuasan. Macam tu. Saya tak kata kalau seimbang ni betul semua, tidaklah. Tapi at least kita rasa macam puas. Tapi most of the time bila kita seimbang tu, selalunya betul lah tu sayang. Ni tambah pelarasan kan. So tinggal masuk-masuk je gitu. Okey, setakat ni jelas sayang. Okey, so nanti next video saya akan share dengan kamu semua macam mana daripada soalan imbangan duga. Okey, dalam soalan dia akan bagi imbangan duga. Okey, lepas tu dia suruh kita buat akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, dekat dalam akaun perdagangan untung rugi tu adalah untuk mencari untung bersih, betul? Ingat, akaun perdagangan untung kasar, nak cari untung kasar, akaun untung rugi untung bersih. So, akaun perdagangan dan untung rugi adalah last kali mesti nak cari untung bersih lah. Okey, bila dah cari untung bersih tu, kita buat PKK. Bila kita dapat penyata kedudukan kewangan, ingat format dia ABS, AS, tolak LS, EP, LBS. Itu sahaja. Lepas tu mana kita nak apply untung yang kita buat dekat apur tadi? Dekat bawah equity pemilik. Apa format formula modal kerja? AS tolak LS. Aset semasa tolak liability semasa, dapat modal kerja. Dia nak tengok mampu tak bisnes ni dengan hutang banyak ni, dengan harta dia banyak ni. Mampu tak dia nak bayar hutang dia dengan harta dia banyak ni. Macam tu je cerita dia. Tapi kalau kita buat dalam bentuk T, kita tak perlu cari modal kerja. Kita dah masukkan aset satu tempat, liability equity satu tempat. Kita dah belajar ni dalam bab 2, betul? So itu saja. Tapi saya suka sentuh dalam bab penyata ni sebab kita kena cari modal kerja. So kita macam berfikir tu banyak lagi. Itu je cerita dia sayang. Okay? So jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel e-tuition. Untuk next video saya akan share dengan kamu semua macam mana nak jawab soalan ni. Penyata kewangan lagi. Penyata kewangan milikan tunggal daripada akaun perdagangan dan untung rugi sehinggalah akaun PKK. Akaun okay. Okay. So see you untuk next video. Assalamualaikum.